Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita akan bincang soalan seterusnya dalam slot Root 2A, Biology. Okay, kita akan bincang soalan. Okay, sekarang kita tengok soalan percubaan Negeri Sembilan bagi set 2. Bagi soalan 2. Okey, di sini ada beberapa peringkat pembahagian sel W, X, Y, Z. Okey, tengok raja. Namakan bahagian. Namakan jenis pembahagian sel ni. Okay, ini adalah pembahagian sel mitosis. Kenapa mitosis? Sebab tak ada menunjukkan pindah silang dan tak ada keadaan kromosom homolog. Nah, jadi ini adalah mitosis. Okay, sekarang susun peringkat mengikut urutan yang betul. Okay. Y, Z, W, X. Okay, kita tengok Y, Z, W, X. Okay, yang pertama adalah Y. Yang kedua adalah Z. Yang ketiga adalah W. Yang keempat adalah X. Okay, Y ini adalah profasa, Z ini adalah metafasa. Tersusun di metaphase plate. W adalah anafasa, membahagi ke kutub bertentangan, dan X adalah telofasa, iaitu berlakunya di sini cytokinesis. Okey. Nyatakan satu perbezaan antara cytokinesis sel haiwan dan sel tumbuhan. Okey, apa perbezaan? Okey, pada sel haiwan ada pencerutan membran plasma. Tapi kalau dalam sel tumbuhan tak ada pencerutan, dia hanya ada terbentuknya plate sel. Terbentuk plate sel di tengah-tengah. Untuk membahagi menjadi dua, dia ada plate sel. Nah, dia tak ada pencerutan. Tak ada mikrotubul yang mencerut. Okey. Raja 2.2 daun Bryophyllum sp dengan anak pokok yang tumbuh di tepi-tepi. Ini adalah daun setawar. Okay, anak pokok tumbuh di tepi. Terangkan bagaimana anak pokok tersebut dihasilkan. Macam mana boleh ada anak pokok tersebut? Ada 3 markah. Okey, sebab dia Bryophyllum ni dia menjalani pembiakan asek ataupun pembiakan vegetatif. Apa itu pembiakan asek? Pembiakan yang tidak memerlukan pasangan berlainan jantina dan dia tidak memerlukan gamet lah, jantan dan gamet betina. Okey. Mitosis, macam mana dia boleh membiak? Macam mana boleh ada anak pokok dekat situ? Okey, mitosis berlaku. Mitosis yang berlaku di bahagian meristem di sepanjang tepi daun. Mitosis berlaku. Okey, jadi mitosis berlaku menghasilkan anak pokok dan tunas. Tunas ni memang serupalah dengan induk sebab dia hanya bermitosis, tidak melibatkan persenyawaan. Okey. Raja 2.3 menunjukkan karyotip. Okey, karyotip. Inilah karyotip, iaitu kromosom. Kromosom. Karyotip ini mempunyai penyakit genetik. Okay, kita tengok karyotip dia ada penyakit genetik. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, sampai 22. Kemudian X. Okey, kita tengok dulu. Nyatakan bilangan kromosom individu tersebut. Berapa bilangan kromosom? Okey, bilangan kromosom dia kamu boleh sebut 45 ataupun kamu nak sebut 44 tambah X, sama jugalah 45. Tapi kamu sebut apa itu kromosom seks dia. Okay, ini senang saja. Kalau kamu tak tahu sangat, kamu kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 45. Okey. Namakan penyakit genetik dia. Okey, apa penyakit genetik dia? Ini adalah sindrom Turner. Kenapa sindrom Turner? Sebab
dia hanya ada satu X ataupun XO. Dia hanya ada satu X. Kita perlu ada dua nah. Sepasang kromosom seks sama ada XX ataupun XY. XX perempuan, XY lelaki, tapi di sini ada X sahaja. Okey, apa ciri penyakit ini? Okay, ciri penyakit ini, penyakit sindrom Turner, perkembangan organ seks perempuan dia terencat. No? Perkembangan organ seks perempuan dia terencat, dia mandul. Okay. Itu ciri-ciri dia. Okey, kita pergi ke soalan seterusnya. Terangkan punca. Kenapa jadi sindrom Turner ni? Punca. Okey, puncanya berlaku mutasi kromosom. Okey, mutasi ada dua, mutasi gen dan mutasi kromosom. Bila melibatkan bilangan, kita panggil dia mutasi kromosom. Di mana kurang bilangan kromosom. Bilangan kromosom. Jadi ini adalah mutasi kromosom. Okey. Dan kenapa berlaku pengurangan ni? Kenapa kromosom dia kurang? Sebab kegagalan kromosom seks terpisah. Kegagalan ni dia tak terpisah tu, ada yang dapat lebih, ada yang dapat kurang. Sel yang dapat lebih dan dapat kurang. Ini berlaku semasa anafasa. Semasa anafasa 1 ataupun anafasa 2 di dalam meiosis 1 ataupun dalam meiosis 2. Jadi, bila dia gagal untuk terpisah, maka dia akan menghasilkan sel pembiakan iaitu ovum tanpa kromosom X. Okay, ada ovum yang tak ada kromosom X. Okay, atau hanya 22 sahaja autosom. Sepatutnya ovum mengandungi 23 kromosom, 22 autosom dan satu lagi X. Okey, dan ada tapi ovum ini dia hanya ada 22 autosom sahaja. Okey, jadi bila dia bersenyawa dengan sperma yang normal, okey. Sperma ini ada 23X. Tapi dia ovum itu tak ada X. Jadi dia akan menghasilkan zygote dengan hanya 45 kromosom. 45 kromosom. Okey, ataupun 44 tambah XO. Okey. Okey. Tengok soalan seterusnya. Okey, itu saja untuk soalan 2. Nanti kita akan bincangkan soalan seterusnya.